4, pembelajaran dan perkembangan pelajar. Saya mewakilkan rakan-rakan saya mengucapkan jutaan perhargaan dan terima kasih kepada Cikgu Syazwani atas kesudian untuk ditemu bual pada pukul 2 petang ini. Sebelum kita mengatur langkah kita ke sesi berikutnya, bersama kita memainkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh semua. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لمجدك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتحررنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Akmal di atas bacaan doa yang telah dibaca sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita pada hari ini, melancarkan dan melincinkan urusan temu bual kita pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan tercapai dengan izinnya. Sebelum kita meneruskan sesi temu bual, kami terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri kami. Saya Muhammad Amirul Mustaqim bin Abdul Razak daripada kos ISMP, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Reka Cipta dengan Kepujian, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya berada di semester ketiga. Saya berasal daripada Pendang, Darul Aman. Dipersilakan rakan seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Rizwan Syabin Usman, boleh panggil Rizwan. Saya dari kos ataupun program ISMP Reka Cipta juga. Kini di semester 3 dan saya berasal daripada Sipitang, Sabah. Terima kasih. Selamat petang, nama saya Maxnul Mius, saya daripada KOS ISMP Pendidikan Moral. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Khairin Muhammad Ali. Muhammad Faik bin Sahar, boleh panggil Faik. Kos ISMP Reka Cipta semester 3, asalnya pada Johor. Salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan dan juga Cikgu Syazwani. Nama saya Nelson Liam Anak Meja, berasal daripada Kapit Sarawak, mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Reka Cipta dengan Kepujian dan berada di semester ketiga. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Terusnya saya terangkan sedikit latar belakang Cikgu Syazwani.
Nama diberi Cikgu Syazrani binti Muhammad Said. Cikgu Syazrani merupakan berlatar belakang sarjana muda pendidikan BIMB dan kaunseling di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Cikgu Syazrani telah mempunyai pengalaman dalam pekerjaan sebanyak 13 tahun berkhidmat sebagai kaunselor. Betul juga? Okey, betul. Okey, itu sedikit sebanyak latar belakang yang dapat kita kongsikan berkenaan dengan Cikgu Syazrani. Kini Cikgu Syazrani merupakan kaunselor di Sekolah Menengah Kebahasaan Tunku Temenggung, Pendang, Kedah. Sekarang kita masuk kepada hajat kita, iaitu temu bual pada petang ini. Kita sedia maklum bahawasanya isu ketirisan adab dalam kalangan pelajar sekolah merupakan satu perkara pokok yang sangat perlu dipandang serius oleh setiap pihak secara khususnya dan warga pendidik secara amnya. Memandang serius tentang perkara yang dibangkitkan ini, segala jalan penyelesaian yang konsisten dan konkret sangat diperlukan bagi mengukuhkan kembali penerapan jati diri dan akhlak seorang murid. Oleh itu, pada pandangan cikgu, apakah isu ketandusan ataupun kemunduran ataupun ketirisan akhlak yang berlaku di sekolah pada masa kini? Okey, baik. Terima kasih. Semua boleh dengar ada suara saya ni? Boleh cikgu. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih atas kesudian jemput saya untuk berkongsi. Sebelum saya nak pergi soalan tu, saya nak ni sikit lah, nak cakap sikit boleh kot. Ada yang tak faham ke saya cakap ni? Ada yang tak faham? Sebab saya daripada Kedah, bahasa saya bahasa Kedah. Jadi kalau ada yang kurang faham ataupun perlu penjelasan, boleh maklum kat saya lah. Boleh macam tu? Okey, baik. Saya sebenarnya baru saja berkhidmat. Nah, perkataan yang betulnya kita panggil guru bimbingan dan kaunseling. Di sekolah kita panggil guru bimbingan dan kaunseling. Kita tak panggil kaunselor. Tetapi yang selalunya disebut adalah kaunselor. Kan? Yang selalunya kaunselor lah. Tapi yang sebetulnya yang lebih tepat guru bimbingan dan kaunseling. Okey, baik, untuk yang Mustaqim tanya berkaitan dengan isu ketirisan adab yang berlaku di sekolah. Maknanya kita nak fokuskan kepada punca berlaku atau macam mana isu yang menyebabkan berlakunya kurangnya adab pelajar. Macam tu ke? Yes, kita nak bincangkan berkenaan dengan isu apa yang menyebabkan isu yang menyebabkan berlakunya ketirisan adab. Dia nak tahu apa punca yang menyebabkan berlakunya ketirisan adab itu. Ketirisan adab maknanya pelajar kurang beradab gitu. Ya, betul. Ya. Apa isunya? Isu sebenarnya yang berlaku pada zaman sekarang ni, dia lebih kepada pengaruh-pengaruh yang ada. Ketirisan adab yang sekarang ni kita tengok dia lebih banyak kepada media sosial. Tu ketirisan dia, salah satu ketirisan dia melalui media sosial lah. Pengaruh daripada media sosial yang sangat kuat pada pendapat saya lah. Yang berlakunya ketirisan tu selain daripada didikan daripada rumah dan juga pengaruh rakan sebaya. Yang tu isu yang menyebabkan ketirisan adab pada masa sekarang ni lah. Secara generalnya macam tu, secara keseluruhannya begitu. Adakah menjawab persoalan itu? Saya terang secara umum lah. Maknanya kita tak bukan lagi lah. Menjawab. Okey. Menjawab cikgu. Okey, kawan, rakan ada soalan? Okey cikgu, tadi kan ataupun bagi definisi lah orang kata kan berkaitan adab pelajar di sekolah. Ada bagi yang secara umumnya dia datang daripada pelbagai sudut. So isu kita dalam hal
kita nak berkata pasal punca dan juga langkah penyelesaian. So untuk namanya kita fokus kepada punca lah. Yang mana suatu adab yang kurang beradab tu boleh terjadi. Kita tahu setiap yang banyak punca dia dan setiap punca ni dia datang daripada pelbagai sudut. Untuk yang pertamanya kita nak tahu macam mana punca yang pertama tu apa pendapat cikgu rakan sebaya tu sendiri. Macam mana pengaruh rakan sebaya tu dia mendorong kepada pelajar tu tidak beradab ataupun kurang beradab lah begitu. Macam mana pengaruh rakan sebaya tu menjadi punca ataupun sebab adab seseorang pelajar itu kurang. Dari segi rakan sebaya, yang macam mana kita tahu pelajar sekolah menengah, saya fokuskan pada sekolah menengah, dia perubahan daripada kanak-kanak ke remaja. Bila perubahan daripada kanak-kanak ke remaja, banyak benda-benda yang dipengaruhi oleh sekeliling, terutamanya rakan-rakan. Jadi bila dia naik remaja ni, bila dengan rakan-rakan tu dia akan bila teruja tu dia nak ikut apa yang kawan tu buat, dia rasa benda tu yang benda yang memang normal lah. Pelajar saya betul dia akan tapi kiranya ikut kawan sosial atau apa ni adalah dengan rakan remaja ni. Bila dia naik ke alam remaja, dia dipengaruhi oleh itu pengaruh pada rakan sebaya. Boleh orang kata detail apa perkara yang mereka lah ikut rakan tu. Apa yang macam bully ke atau mana lah yang biasanya kat sekolah cikgu sendiri mengajar. Ya. Saya berkongsi berdasarkan pengalaman saya di sekolah lah. Untuk remaja, dia bukan setakat adab tu bukan setakat daripada fizikal, perbuatan, tetapi cara percakapan. Kadang-kadang kita tengok juga yang rakan-rakan tu kalau daripada dekat awalnya di rumah, dia biasa dengan perkataan-perkataan yang kasar. Contohnya seperti saya sebutlah term-term yang selalu pelajar guna. Kadang disebut perkataan tak faham kot, nanti saya sebut kalau itu perkataan Kedah yang selalunya kurang ajar, dia kata atau perkataan kalau kawan tu dah sebut macam tu, dia akan jadi macam benda tu satu normalisasi. Selalu disebut-sebut. Maknanya mungkin ada sedikit masalah gangguan internet. Cikgu mic. Ada apa ni minta maaf. Okey, tadi kalau misal kata macam rakan-rakan daripada segi percakapan. Kalau dalam kumpulan tu dia terbiasa dengan perkara-perkara yang kasar. Contohnya dia cakap perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Nah, bila dia sebut macam tu selalu, bila dia selalu dia rasa benda tu adalah perkara yang normal. Jadi bila perkara yang normal, dia rasa benda tu tak bersalah. Bila tak bersalah, dia rasa bila bercakap dengan kawan-kawan, dia gunakan perkataan yang macam tu, jadi tak menimbulkan sebarang masalah. Tu yang dia terbawa-bawa perkataan-perkataan macam tu bila dia bersembang dengan orang-orang yang bukan sebaya dengan dia lah. Maknanya dia akan gunakan perkataan-perkataan macam tu bila bercakap dengan guru-guru ataupun bercakap dengan orang yang lebih besar. Itu yang kita nampak macam pelajar-pelajar sekarang ni, dia macam kurang beradab. Tapi sebenarnya bila pengaruh dalam kalangan rakan-rakan tu, rakan-rakan yang
Rakan-rakan sebaya yang bercampur tu dia rasa benda tu biasa. Tapi bila orang dewasa ataupun orang yang bukan dalam kelompok tu, dia akan rasa pelajar tu adalah pelajar yang kurang beradab. Itu pengaruh pada rakan-rakan. Dan juga daripada segi perbuatan, contohnya macam kawan-kawan yang suka mengambil kesempatan. Contohnya dia buat apa ni? Sentuhan fizikal yang kasar untuk pelajar-pelajar yang lain. Untuk grup dia rasa okey, tapi untuk pelajar-pelajar lain rasa macam pelajar ni memang tak beradab lah cara dia buat macam tu. Itu yang saya katakan pengaruh rakan sebaya tu memainkan peranan dalam membentuk adab. Okey, baik cikgu, terima kasih. Seterusnya, kalau tadi kita cakap pasal kita fokus kepada orang sekeliling dia, maksudnya pengaruh sebaya. Sekarang ni kita untuk diri dia sendiri pula. Kita ke rumah pelajar tu, orang kata masalah peribadi dia ataupun di rumah sendiri. Adakah ibu bapa dia orang kurang kan atau macam mana? Sebab kita tahu, kita boleh katakan ibu bapa merupakan pendidik ataupun guru mereka pertama sebelum mereka ke sekolah. Ya. Boleh sesetengah ibu bapa kepada pelajar tu gagal untuk didik sehinggalah adab pelajar-pelajar sekarang, sesetengah pelajar sekarang kurang. Macam mana boleh terjadi? Adakah kurang didikan agama ataupun masalah peribadi pelajar tu sendiri? Ya, itu sangat betul. Didikan daripada rumah sangat mempengaruhi personaliti pelajar-pelajar ataupun murid-murid di sekolah. Disebabkan seperti yang saya tengok dalam saya bersembang dalam kelompok sekolah saya. Sekiranya pelajar-pelajar tu, ibu bapa dia tu tak ada masalah keluarga ataupun ibu bapa yang sentiasa memberikan kata-kata yang positif untuk pelajar, makna pelajar itu memang sangat beradab. Tetapi sekiranya ada pelajar-pelajar yang datang daripada keluarga yang menghadapi masalah seperti perceraian ataupun ibu atau ayah tinggal berasingan, pelajar-pelajar ni memang sukar untuk kita nak didik daripada segi adab. Betul yang Rizwan Shah ke betul yang nama tu? Rizwan Shah? Betul. Yang Rizwan Shah kata tu, didikan daripada rumah memang sangat-sangat memainkan peranan. Okey cikgu, faham. Kalau berkaitan dengan diri sendiri pula, macam mana cikgu rasa? Maksudnya, adakah sedar diorang tu lakukan kesalahan atau macam mana? Untuk diri sendiri, dia bergantung. Sekiranya dia dididik daripada kecil untuk diterapkan dengan adab-adab yang betul, bila dia dah menjadi remaja, benda tu dah sebati dalam diri. Bila dah sebati dalam diri, dia akan kuranglah pengaruh-pengaruh daripada luar akan mempengaruhi. Tapi sekiranya daripada kecil tak diterapkan dengan nilai-nilai adab yang tinggi, bila remaja, pelajar tu dia akan mencari-carilah. Maknanya dia tak ada kekuatan dalam diri dia tu untuk bersikap dengan lebih beradab. Contohnya dia tak ada resilient lah. Maknanya sekiranya pelajar tu dia dah dididik daripada awal dengan adab-adab yang tinggi, bila dia berhadapan dengan kawan-kawan ataupun pelajar-pelajar lain yang mempunyai adab yang rendah, dia sekiranya dia tak dididik, dia mudah untuk mempengaruhi. Dan juga yang pentingnya pegangan agama tu lah. Pegangan agama tu dia mesti amalkan lah. Saya tak pernah jumpa lah ataupun kes-kes kecil lah kot. Kalau pelajar-pelajar yang dia mengamalkan ajaran agama, contohnya dia sembahyang cukup, dia mengamalkan rukun Islam yang kelima tu lah, sembahyang cukup, dengan puasanya cukup, dia menjaga hubungan dia dengan Allah, saya rasa pelajar tu selalunya, pelajar tu memang pelajar yang beradab. Ikut berdasarkan pengalaman lah. Ikut pengalaman saya di sekolah ni lah dan sekolah-sekolah sebelum ni. Tetapi kalau pelajar tu dalam diri dia pun dia tak ada nilai-nilai ataupun keagamaan dia tu kurang, lebih mudah untuk dia terpengaruh. Okey cikgu. Dari saya sendiri, agama macam cikgu cakap tadi, dia berkesinambungan lah. So macam mana kita nak kata sentuhan agama tu betul-betul memainkan peranan yang penting dalam membentuk adab tu? Adakah bila seseorang tu
bukanlah kita kata tak ada agama, tapi pegangan dia kurang, ataupun orang yang bukan beragama Muslim pula macam mana agama dan moral tu seiring dengan adab mereka. Macam mana dia boleh menjadi punca tiada adab pula. Saya rasa setiap agama dia ada ciri-ciri yang semua menggalakkan untuk kita membuat kebaikan. Tak ada agama yang menyuruh kita untuk buat kepada keburukan. Agama memang dia ada garis panduan yang perlu kita ikut. Kerana dalam agama untuk menjaga hubungan kita dengan sesama manusia dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Sekiranya pelajar tu berpegang dengan hubungan yang baik dengan manusia, hubungan yang baik dengan Tuhan ataupun Allah, saya rasa tak ada masalah. Nah, memang sangat-sangat membantulah. Saya rasa semua agama tak kira lah sama ada di Islam ataupun dia Kristian ataupun dia Buddha, semua sekiranya dalam agama tu dia menerapkan semua benda-benda yang baik. Tak ada agama yang menyuruh kita buat kerosakan. Maknanya kalau dia pegang tu betul-betul pada agama, insya-Allah memang dia akan menjadi orang yang beradab. Sebab dalam agama pun dia menerapkan nilai kasih sayang, nilai tolong-menolong, kan, nilai dari segi percakapan, apa yang perlu kita bercakap, perlu bercakap benda yang baik-baik, tidak boleh bercakap yang benda buruk. Kalau dia ikut semua benda tu, saya rasa dia tak ada masalah untuk dia ada adab yang baik. Untuk pelajar tu beradab. Okey, baik cikgu, terima kasih. Dari saya itu saja. Saya serahkanlah kepada rakan seterusnya. Terima kasih. Sama. Ya. Ya. Terima kasih. Bagi saya, media sosial sangat dia banyak perkara yang mengaruhi. Salah satu yang kuat yang mempengaruhi adab pelajar kita, media sosial. Sebab kalau tengok dekat TikTok, dekat Instagram, selalu TikTok lah. Untuk pelajar sekolah ni banyak TikTok. Bila kita tengok konten-konten dalam tu, kadang-kadang konten tu dia nampak sekadar hiburan. Pelajar rasa benda ni macam kita nak happy-happy, tapi sebenarnya diselitkan dalam tu nilai-nilai moral yang rendah. Pada saya contohnya macam ni lah. Ada kan satu isu baru ni yang apa-apa pun yang ditulis dia kata sebab boleh. Sebab boleh. Kan ada kan yang tu kan. Yang isu tu kan. Sebab boleh. Kalau cikgu tanya buku ni kenapa tak bawa buku ni? Bila dia jawab macam tu, bagi dia benda tu benda yang okey, benda yang kita nak faham, benda yang seronok, tapi sebenarnya benda tu menyebabkan kurangnya adab. Kurangnya adab cara dia nak respon pada guru bercakap, pada nak respon pada orang yang lebih besar bercakap. Kan jadi bila dia rasa benda tu dinormalisasikan, benda tu dia rasa okey, tak ada apa pun, tapi sebenarnya dia tak sedar bahawa benda tu dia membawa kepada keadaan yang nampak kurang beradab. Memang media sosial sangat mempengaruhi. Selain pada rakan sebaya dan juga didikan daripada keluarga. Betul satu. Nak perempuan nak buat Nazrul. Di tempat-tempat yang lain macam mana, tapi di sekolah ni memang TikTok tu saya rasa pelajar sekarang TikTok tu lebih mudah kan untuk mempengaruhi tu. TikTok tu sangat mudah lah.
Dia bergantunglah, kalau macam pelajar tu dia tengok konten yang positif, dia akan jadi positif lah. Kalau konten tu yang negatif, dia akan jadi negatif lah. Dia saja sama juga dengan selain daripada adab, TikTok ni sangat mempengaruhi daripada segi kesihatan mental pelajar pun sangat mempengaruhi. Okey, menjawab ke soalan tu Nazirul? Ya. Mhm. 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 Ya, dari segi sekolah, sudut sekolah saya, satu saya bagi pujian lah untuk sekolah saya. Bukan saya nak puji semua. Ketika bersama dengan rakan, mungkin dia punya corak percakapan tu dia akan jadi lain kan, sebab dengan rakan sebaya. Tapi bila dengan warga sekolah, setakat sekarang ni dengan cikgu-cikgu nampak okey. Dengan warga sekolah, cleaner ataupun kantin, cik kantin semuanya setakat ni kita tak boleh apa-apa. Cuma ada segelintir tu dan dia bercakap dengan cikgu kurang, kurang beradab. Lah dan supaya mereka Terima kasih cikgu di dekat sekolah cikgu. Silakan. jauh kurangnya ada. Macam tu ke? Punca utama yang paling membimbangkan berkaitan dengan masalah adab pelajar. Adab pelajar. Yang paling membimbangkan, saya rasa saya dah menjawab kot tadi. Yang paling sangat-sangat, dia ada tiga apa ni? Tiga bentuk. Tiga bentuk yang membimbangkan. Satu, kurang didikan pada ibu bapa, media sosial dan juga pengaruh rakan sebaya. Tapi saya rasa yang sangat-sangat mempengaruhi dalam waktu ni untuk segi adab ni, sendiri Terima kasih cikgu karena memberikan penerangan sebentar tadi. Jadi kita akan teruskan sesi temu bual kita bersama cikgu. Jadi sebentar tadi cikgu telah menerangkan beberapa masalah adab di sekolah. Oleh itu kita beralih pula kepada langkah untuk mengatasi masalah adab yang sepatutnya diambil oleh beberapa pihak tertentu.
Jadi untuk tidak membuang masa, saya ingin meminta penjelasan daripada Cegu berkenaan dengan peranan rekan sebaya, bagaimana rekan sebaya itu boleh mengatasi masalah adab yang terjadi di sekolah. Jadi boleh Cikgu ulaskan serba sedikit ataupun berikan sedikit pendapat Cikgu berkaitan dengan peranan rekan sebaya untuk mengatasi masalah adab di sekolah. Peranan rakan sebaya maknanya rakan yang menarik ke arah kebaikan macam tu ke? Begitu. Di sekolah ni di mana-mana tempat pun lah saya rasa benda yang sama. Sekiranya pelajar tu mencari kelompok yang dapat memberikan benda-benda yang positif, maknanya pelajar tu akan jadi positif. Tapi kalau dia mencari rakan-rakan yang membawa ke arah negatif, dia akan jadi negatif. Itu yang pengaruh rakan sebaya tu. Macam mana dia nak, misal kata rakan tu nak menarik kawan dia. Maksud dia macam tu ke? Macam mana rakan-rakan nak menarik kawan dia ke? Ke macam mana macam tu? Begitu. Ya, bagaimana rakan sebaya itu dapat mempengaruhi kawan yang lain untuk ke arah yang lebih baik. Okay. Di sekolah ni kita ada pembimbing rakan sebaya. Pembimbing rakan sebaya kita ni, kita adik dan kita bagi kursus lah setakat sekarang ni lah di sekolah saya. Kita bagi kursus untuk saya dan pembimbing rakan sebaya tu akan buat aktiviti lah bersama dengan pelajar-pelajar yang sebaya dengan mereka. Contohnya macam baru ni kita adakan treasure hunt. Dalam treasure hunt tu dalam benda-benda saya lah saya ni belajar untuk minta bercakap berkaitan dan yang lah yang Oke. Dan lain. boleh kita cerita di bawah dan ini kalau okey apa dia? Adab sahaja. Tahu dia nak suruh mustaqim lah. Itu segi peranan ibu bapa dan juga untuk pihak sekolah cikgu rasa sekolah sentiasa berusaha untuk adab pelajar. Tadi program PCJ untuk yang sekolah buat pelajar-pelajar
belajar setiap malam kita belajar untuk belajar. Okey, ini adalah sijil yang kita untuk administrasi lebih, maknanya bagi pelajar yang rujuk di curriculum sikit. Ada belum. Satu lagi kita juga buat program dan kita akan bagi balik yang baik, dia berakilah belajar apa yang beradat tinggi ni, guru akan bagi nama dan kita akan ni di situ dia ada tulislah Duta Sasiah SNK Tunku Temenggung dibaca dan dia akan pakai setiap hari. Sepanjang sesi persekolahan dia akan pakai. Nah, kita tak sasarkan berapa orang, kita sasarkan semua pelajar kita seramai 730 orang tu, semua ada sasiah yang elok, semua ada adab yang elok. Kalau yang ada adab yang elok, tak ada button bash ni, dah tak ada kat dia, maknanya mungkin dia kena tingkatkan lah supaya nanti kita boleh bagi balik dekat dia. Yang tu cara pihak sekolah nak buat untuk adab dalam kalangan pelajar lah masa sekarang ni. Untuk ibu bapa kita bagi taklimat dan kemudian kita haraplah ibu bapa akan didiklah anak-anak dia rumah dah dari segi percakapan dan sebagainya. Okey, baik Menjawab tu. soalan ya. Jawab. Terima kasih ya. Okey, saya serahkan kepada rakan yang lain untuk bertanya kepada cikgu. Silakan. Cikgu, untuk saya pula, macam tadi cikgu dah bagi tahu peranan tentang untuk Dari segi masyarakat, contohnya dia kelompok ni lah, masyarakat dalam komuniti buat yang memang di yang biasa ini kita akan libatkan kat gotong royong lah. Gotong royong dia menerapkan dan sama juga cara kita kita bisa buatlah daripada segi masyarakat kita dapat kerja sama daripada pihak PIBG. Dan baru ni pun kita buat satu program untuk ikan sekolah, mencantik sekolah yang kita libatkan maknanya yang melibatkan masyarakat lah. Ahli jawatan kuasa PIBG ni libatkan waris dan juga masyarakat setempat. Jadi kita ada kegiatan nilai adab.
Okey. Ada lagi soalan? Mat. Oh, sorry. Okay. Nama Muhammad apa ni? Muhammad? Seterusnya ada masalah macam mana cikgu handle student tu sendiri. Okey, baik. Untuk pelajar yang bermasalah ataupun yang kurang adab, selalunya sekiranya masalah tu dilaporkan, ada guru kelas ataupun guru subjek laporkan, kita akan bawa kepada PKM dululah, penolong kanan-ham. Penolong kanan-ham akan tengok dulu daripada segi masalah tu macam mana. Selepas jumpa dengan HAM, kita akan refer lah kepada guru bimbingan dan kaunseling untuk kita buat sesi kaunseling. Dan juga pelajar maknanya kita panggil secara individu, kemudian kita akan panggil secara kelompok lah. Dan kita akan bagi kita akan bagi homework untuk tengoklah dia punya progress tu macam mana. Okey, itu saja saya. Okey, cikgu. Lepas tu balik pada saya. Selepas panjang lebar sebelum menjawab persoalan daripada rakan-rakan berkenaan dengan adab di sekolah, langkah dan punca, seterusnya pergi kepada akhir sekali iaitu kesimpulan ataupun penutup. Okay. Ini saya nak cikgu terangkan ataupun simpulkan perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan harapan guru tentang masalah adab di sekolah. Saya tak maknanya harapan guru pelajar beradab, pelajar dia akan menyebabkan semua pelajar kita kita mengamalkan nilai agama betul. Setiap pelajar tu dia memang akan jadi pelajar yang beradab. Terima kasih. So, jawapan yang diberikan. Seterusnya. Okey. Terima kasih cikgu atas yang telah diberikan kepada kami berkenaan dengan tajuk utama iaitu tingkah laku pelajar di sekolah, ketirisan adab oleh pelajar terhadap warga-warga sekolah. Kita telah berada di penghujung sesi temu bual pada petang ini. Saya mewakilkan rakan-rakan saya mengucapkan terima kasih ke atas Cikgu Syazwani atas kesudian cikgu menjalankan temu bual bersama kami. Kami juga mengucapkan sekalung penghargaan dan terima kasih ke atas guru atas menyampaikan dan mengkongsikan kerja cikgu berkenaan dengan di samping menguruskan masalah tingkah laku pelajar dan mencari jalan bagaimana untuk menyebut dan dikongsikan kepada kami sebagai waktu yang akan datang, insya-Allah. Jadi kami ucap cikgu jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah SWT membalas jasa cikgu, menempatkan cikgu dalam kalangan-kalangan mereka yang memperoleh redha dan rahmatnya. Kami juga menyusun jari memohon maaf jika ada kekilafan, andai ada salah bicara ataupun kekurangan
Itu datang daripada kelemahan dan kekhilapan kami sendirilah dalam